Assalamualaikum Ustaz. Kak Liza ada live FB. Ustaz boleh mulakan. Silakan Ustaz. Baik, jazakallah Kak Iza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amma ba'd. Jemaah yang dikasihi sekalian, tuan dan puan, alhamdulillah pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bersama lagi dalam rangka untuk kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tadabbur surah Al-Jumu'ah. Jadi insya-Allah kita masih lagi membahaskan berkaitan dengan peranan Nabi SAW daripada ayat yang kedua surah Al-Jumu'ah. Kita berada di dalam waktu ataupun fasa dalam bulan, masih lagi dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang selalu masyarakat kita memperkatakan tentang kelahiran Nabi SAW. Walaupun sirah baginda itu mungkin ditelusuri sepanjang kehidupan melalui bacaan, melalui kuliah dan sebagainya. Tapi dengan adanya bulan Rabiul Awal ini, ia menjadi titik semangat kumpulan lebih ramai orang untuk mengingati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, ingatan kita kepada baginda tidaklah hanya terhad kepada ingatan kepada tubuh badan baginda, ini kerinduan untuk menemui baginda, tetapi ingatan yang lebih besar daripada ingatan kepada individu adalah ingatan kepada tenaga pengorbanan yang telah dilaksanakan oleh Nabi SAW. Jadi kita membahaskan daripada ayat yang kedua adalah peranan Nabi SAW, yang mana peranan ini bukan semata-mata untuk kita lihat bahawa ia adalah tugas dan tanggungjawab Nabi SAW, tetapi ia adalah tugas dan tanggungjawab kita juga. Bagaimana kita nak berperanan sebagaimana peranan Nabi SAW dalam ruang lingkup kemampuan kita. Kerana disebutkan dalam hadis al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah waris para nabi. Kita mungkin kita kata kita bukanlah daripada kalangan ulama, tetapi kita lebih kepada nak mengikut telunjuk ulama. Dan apa yang diwariskan oleh para nabi ini kepada ahli-ahli ilmu dan juga diwariskan kepada kita adalah pengetahuan, antaranya pengetahuan tentang kitabullah, bagaimana kita memahaminya, bagaimana ia memberikan peranan kepada kehidupan kita, bagaimana kita cuba untuk melaksanakan apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Jadi insya-Allah hari ini kita akan lanjutkan perbahasan berkaitan dengan peranan Nabi SAW yang sebelum ini telah kita bahaskan peranan baginda, iaitulah yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Jadi kita sebutkan bahawa peranan pertama Nabi SAW membacakan. Ini adalah peranan utama apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran melalui Jibril. Jibril membacakan kepada Nabi dan Nabi SAW membacakan kepada para sahabat. Dia membacakan dengan yatlun ini, kita sebutkan bahawa dia bukan sekadar membaca untuk sahabat dengar bunyi ataupun sebutan ayat-ayat tersebut, tetapi juga tugas Nabi SAW adalah memberikan pengetahuan dan kefahaman
pada ayat-ayatnya agar difahami secara zahirnya terlebih dahulu. Ataupun kita sebutkan secara tafsir ijmalinya. Yang ini tafsiran agar faham ayat itu bicara tentang apa, konteks apa. Belum lagi pergi kepada mendalam tentang hukum yang berkait, bagaimana mempraktiskan hukum, dan itu akan disebutkan kemudian pada peranan Nabi SAW yang ketiga. Jadi peranan pertama ini adalah untuk menyebarluaskan, membacakan ayat-ayat Al-Quran ini kepada seramai mungkin manusia. Jadi ini adalah peranan kita juga adalah untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran, menghidupkan suasana Al-Quran dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita. Kita tengok dalam kitab-kitab ulumul Quran, ada menyatakan tentang para sahabat, kehidupan mereka pada waktu malam ibarat tebuan yang menghinggapi dia punya rumah dia. Ni bacaan itu bacaan yang dihidupkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi itu adalah peranan yang mungkin kita boleh laksanakan. Peranan baginda sampaikan kali pertama ketika mana ayat itu diturunkan kepada manusia, dan peranan kita menyambut peranan baginda dalam kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan tujuan utama selepas daripada pembacaan itu adalah tazkiyah. Maknanya dengan kefahaman mungkin saya boleh sebutkan yatlun ini bukan sekadar kita membaca ayatnya, tapi juga kita meneliti terjemahannya. Ini supaya kita mendapat kefahaman apa ayat itu sedang bicara, paling kurang. Ini yatlun bagi kita hari ini, saya boleh sebutkan maknanya yatlun bagi kita yang bukan Arab, ini bukan sekadar bacaan sebutan bunyinya, tetapi kita memahami apakah makna maksud ayat tersebut. Sebab itu kalau kita tengok seseorang yang disebutkan, kalau kita ada musabaqah tilawatul Quran dan sebagainya, kita tengok orang bertaranum. Jadi pembacaan itu dia akan jadi menusuk kalbu apabila pembacaan itu disesuaikan dengan makna. Maknanya kalau ayat yang menceritakan tentang azab, mungkin bacaannya itu kelihatan maknanya sedih. Kalau disebutkan tentang syurga, bacaannya bunyi pengharapan, kan. Jadi bila bacaan itu bersama dengan kefahaman asas, maka insya-Allah dia menjadi apa yang disebutkan sebagai tilawah. Dan dengan kita memahami asas kepada makna-makna ayat Al-Quran itu, perkara penting yang kita perlu laksanakan kemudiannya adalah dari sudut tazkiyah. Ini tazkiyah dengan makna yang kita sebutkan menyucikan dan juga mengembang tumbuhkan. Ini kita menolak, membuang perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku ataupun yang kita lakukan dalam seharian kita, dan kita gantikan dengan perkara yang baik. Hatta kalau kita katakan, kalau kita memperuntukkan masa, bukan bila ada lebihan masa untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran, tetapi kita memperuntukkan masa, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini memperuntukkan masa tuan-tuan dan puan-puan untuk kita belajar bersama-sama. Ini contoh memperuntukkan masa. Jadi bukan maknanya kita lebihan masa, malam ni tak ada apa nak buat, baca. Boleh juga, bukan tak boleh. Tapi nak sebutkan, lebih baik kita memperuntukkan masa itu, dan masa itu digunakan untuk kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa yang sama, tanpa kita sedar kita telah meninggalkan perkara yang mungkin sesuatu perkara yang lara yang mungkin kita buat pada waktu tersebut. Jadi Al-Quran itu mendatangkan tazkiyah, menyucikan perkara-perkara yang buruk yang mungkin kita lakukan dengan menggantikan satu perkara yang baik.
Dan juga kefahaman kita secara umum tentang ayat-ayat Al-Quran memberikan penyucian dari sudut intelektual dan kita sebutkan dan karakteristik dua aspek ataupun dua cabang penyucian tazkiyah dalam Al-Quran. Ini dari sudut intelektual dan juga akhlak ataupun karakteristik. Baik. Jadi pagi ini insya-Allah kita sambung membicarakan berkaitan dengan dua lagi peranan Nabi SAW, iaitulah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baik. Sebelum tu ingin saya tambah sikit daripada penelitian saya daripada tafsir Ar-Razi. Beliau ada menyebutkan tentang pentingnya tazkiyah ini kerana kesempurnaan hal, yakni keadaan, keimanan, keadaan diri seseorang itu adalah dengan dua perkara. Iaitu dia mengetahui sendiri yang hak. Apa makna dia mengetahui sendiri yang hak? Maknanya dia mempelajari, membaca sesuatu untuk dia mengetahui kebenaran, ataupun dia mempelajari sesuatu untuk dia mengetahui kebenaran. Maknanya dia tidak hanya melakukan sesuatu perkara tanpa ilmu pengetahuan, dan juga daripada pengetahuan yang diketahui, yakni pengetahuan akan kebaikan, maka pengetahuan itu adalah bertujuan untuk beramal dengannya. Jadi itu makna juga tazkiyah, iaitu apabila tazkiyah dari sudut intelektual, yakni mengetahui sendiri yang hak, dia sendiri berusaha untuk mengetahui tuntutan agamanya. Dalam masa yang sama dia sedar dari sudut tuntutan agamanya itu bukan semata-mata untuk pengetahuan akal, tapi untuk membina karakteristiknya dengan beramal dengan apa yang dituntut. Jadi itu tambahan dari sudut aspek tazkiyah yang disebutkan oleh Imam Razi. Baik. Jadi kita masuk kepada membicarakan peranan Nabi SAW yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, yang mengajarkan al-kitab. Apa makna Nabi SAW mengajarkan kitab? Bila disebutkan yang pertama, Allah SWT sebut yu'allim. Yu'allim dengan adanya syaddah pada lam tersebut yang menunjuk mengajarkan. Jadi syaddah pada huruf lam itu asalnya menunjukkan bahawa huruf lam itu ada dua. Yu'al, yakni lam yang sukun, dan lam yang baris bawah, baris kasrah. Yu'al lim. Jadi dalam tasrif bahasa Arab, dalam ilmu saraf, jadi perkataan yu'allim ini membawa maksud mengajar dalam keadaan berterusan. Dalam masa yang sama juga boleh jadi mengulangi pembelajaran, dan itulah tugas muallim. Jadi kalau kita sebutkan tugas seorang guru sebagai seorang muallim, maka seorang guru itu peranannya adalah untuk berterusan mengajar, berterusan mengajar hinggalah tamat. Dari sudut kalau di sekolah, di universiti, yang ini dari sudut tamat silibus pengajiannya, hingga tamat penulisan kalau di universiti di peringkat pengajian tinggi kan. Jadi berterusan mengajar. Bahkan kadang-kala ada keperluan guru mengulangi pembelajaran itu supaya ingat balik. Jadi sebagaimana kita di awal tadi kita recap balik dari sudut apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu, supaya kita nampak dari sudut kesinambungannya. Jadi mengulangi pembelajaran adalah salah satu uslub yang dinyatakan ataupun ditonjolkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat yang berulang, tetapi bukan berulang dengan makna yang sama, berulang untuk memberikan penegasan, untuk menambahkan lagi kefahaman. Jadi yu'allim ini bermakna peranan Nabi SAW daripada awal
ayat diturunkan kepada Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan antaranya adalah Iqra wa rabbukal akram. Kenapa adanya Iqra yang kedua selepas Iqra yang pertama pada ayat yang pertama? Jadi antara tafsirannya mengatakan Iqra di sini membawa makna berterusan mempelajari. Maknanya gesaan kepada Nabi, teruskanlah membaca supaya Allah Subhanahu Wa Taala Al-Akram akan membukakan dengan generous, sifat Allah Subhanahu Wa Taala Karim, akan memberikan kemuliaan dengan membukakan ilmu pengetahuan. Maknanya seorang yang berterusan belajar, dia akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu pengetahuan. Makna Iqra juga yang kedua, pada sebutan yang kedua, iaitu Iqra wa rabbukal akram, ada juga maknanya mentafsirkan Iqra di sini dengan membawa makna mengajar. Perintah kepada Nabi SAW, yakni bersedia untuk mengajarkan apa yang dibacakan. Sebab Nabi SAW pun membacakan kepada para sahabat, dan bila membacakan, yakni mengajar kepada orang lain, dia adalah salah satu jalan pembelajaran. Maknanya seorang yang mengajar, dengan cara mengajar itulah dia sendiri belajar. Macam saya mengajar, maka saya juga belajar daripada tulisan-tulisan para ulama. Jadi berterusan mengajar dan mengulangi pembelajaran. Itu adalah sikap seorang muallim yang disebutkan di awal Nabi SAW mendapat wahyu dalam surah Al-Alaq. Dan ini juga menggambarkan bahawa pembelajaran akan sesuatu perkara itu akan mengambil masa, satu tempoh masa. Bahkan pembelajaran juga perlukan kepada tahap dan juga peringkat. Sebab bila kita sebut berterusan mengajar, menunjukkan dia ada satu tempoh masa yang panjang. Dan bila kita sebutkan mengulangi pembelajaran, untuk kita teguhkan, untuk kita pergi ke next step, maka dia ada tahapan dan juga peringkat. Yang inilah yang disebutkan oleh para sahabat, antaranya Abdullah bin Umar dan juga ramai para sahabat yang menyatakan, kami dahulunya mempelajari 5 ayat ataupun 10 ayat, 5 ke 10 ayat daripada Nabi SAW. Kemudian kami membacanya, mengulang, menghafalnya, kemudian mempraktikkannya, dan kemudian barulah kami pergi jumpa Nabi SAW, ambil lagi beberapa ayat. Sebab tu Abdullah bin Umar menghafal suratul Baqarah selama 8 tahun. Jadi kerana mengambil masa dari sudut pembelajaran, sebab yu'allim itu memang perlukan masa. Tuan-tuan sendiri, saya sendiri, maknanya kita mengambil masa untuk maknanya menelaah. Lain Ustaz. Ustaz dah left Lain Ustaz.
Kita tunggu Ustaz masuk. Ustaz masuk dah lagi jap. Assalamualaikum. Jadi maaf, ada masalah pada Swiss internet, dia terpadam. Baik. Sekejap. Baik, bismillah. Jadi kita sebutkan tadi berkaitan dengan Nabi SAW dalam mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat dan tidak mengajarkan dalam jumlah yang banyak. Nabi membaca mungkin dalam jumlah yang banyak. Sebagaimana ia diturunkan, sebab kadang-kadang ada ayat yang turunkan banyak ayat, kadang-kadang ada satu surah yang Nabi membacakan kepada para sahabat. Sahabat baca ayat banyak, tetapi dari sudut mempelajarinya, dari sudut hukum hakam, dari sudut dilalah, makna-makna pada ayat-ayat Al-Quran itu, sahabat belajar dari sudut peringkat berperingkat. Jadi sebab itu dalam kita mempelajari Al-Quran dan apa jua bentuk pembelajaran pun, satu benda yang dituntut kepada kita adalah sabar. Ini sabar. Ustaz ni dah berapa minggu ni kita tak habis-habis lagi kan. Tadabbur, mana kita belajar pelan-pelan, kita nak berinteraksi dengan setiap kalimah daripada ayat-ayat Al-Quran, supaya kita dapat memahami bukan sekadar ayat ini kerana ayat Quran macam kita sebutkan, walaupun kita sedang membicarakan tentang peranan Nabi SAW pada ayat surah Al-Jumu'ah, tapi kita juga telah memahami 4 ayat ataupun 3 ayat yang lain yang menyatakan peranan Nabi SAW, tanggungjawab Nabi SAW, yang mana disebutkan 4 perkara tadi kan. Jadi pembelajaran itu berlaku bertahap dan juga berperingkat. Bahkan perkataan ilm di dalam Al-Quran disebutkan, yakni bila kita sebutkan ilmu pengetahuan, bukan sekadar pengetahuan yang mana memberikan kefahaman, tetapi juga memberikan kesedaran tentang apa yang dipelajari. Kalau kita tengok Syed Qutb rahimahullah, beliau membezakan di antara ilmu dengan ma'rifah. Ilmu adalah pengetahuan terhadap sesuatu ilmu yang memerlukan kepada telaah, kitab, pembacaan dan sebagainya. Tapi ma'rifah dia adalah another step. Ma'rifah ni kalau saya nak terjemahkan dalam bahasa Inggeris, kita sebut sebagai realization. Realize. Yakni mungkin dalam bahasa Melayu, kalau ada yang lebih perkataan yang lebih baik, mungkin boleh berkongsi, tapi saya terjemahkan dengan makna sedar lah. Kita bukan faham sahaja terhadap apa yang kita pelajari, tapi kita sedar tentang apa tuntutannya. Yang inilah yang saya mulakan tadi di awal. Ini kita belajar bukan semata-mata untuk faham, tapi kita sedar apa tuntutan ayat itu kepada kita. Jadi bila Nabi SAW mengajarkan kepada kitab, kepada para sahabat kitab, nanti akan disebutkan tentang hikmah. Dalam hikmah itu menuntut kepada ma'rifah. Di ilmu pengetahuan itu adalah pengantar kepada kesedaran untuk melaksanakan. Dan ini yang berlaku apabila seseorang itu dia belajar bertahap dan berperingkat, sebagaimana sahabat belajar Al-Quran daripada Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya menyatakan peranan Nabi SAW itu membacakan yatlu alaihim ayatihi wa yatlunal kitab, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan
wa yu'allimuhumul kitab. Nabi SAW mengajarkan, berterusan mengajar, mengulangi pembelajaran kepada sahabat supaya ianya melekat dalam kepercayaan, tazkiyah tadi, dalam kepercayaan dan akal dan juga dalam hati, jiwa, dalam meyakini apa yang disampaikan oleh baginda. Dan kita tengok susunan ayat ini, dia bermula dengan yatlu alaihim ayatih. Jadi membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian bila Nabi SAW membaca secara umum, dan orang Arab pada ketika itu ummiyin, mereka mendengar ayat tersebut, mereka rasa tersentak. Yang ini adanya penyucian. Maka nakkan lebih lagi penyucian, maka daripada ramai-ramai yang dibaca tadi, adalah kumpulan-kumpulan yang telah bersedia untuk menerima pembelajaran setelah mereka mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan. Ibaratnya, Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran secara umum, ramai daripada kalangan orang Arab mengambil manfaat, bahkan ada yang memeluk Islam, tetapi yang diajarkan kitab itu adalah kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu. Maka sebab itu kita ada daripada kalangan para sahabat, antaranya adalah sahabat-sahabat sigar, yakni dari sudut umur mereka yang muda, yang mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam agama, iaitu 4 Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr bin As. Ada 4 Abdullah yang mana mereka ini ketika mana berada di Madinah saat kewafatan Nabi SAW pun, mereka ni adalah orang-orang yang muda yang mana mempelajari langsung daripada Nabi SAW. Jadi bila Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran, kemudian ada yang tertarik dengan bacaan tersebut, cuba untuk menyucikan. Jadi Al-Quran ni sifatnya bila kita belajar, kita akan sentiasa rasa tak puas. Wallahualam, tuan-tuan pun mungkin merasai perasaan yang sama. Jadi bila kita belajar, sentiasa ada rasa, kenapa macam ni? Rasa ada keinginan untuk tahu lebih lanjut dari sudut rahsia-rahsia Al-Quran. Baik. Wa yu'allimuhumul kitab. Al-kitab. Baik. Apa makna Nabi SAW? Tadi kita sebut tentang prosesnya, yu'allim, mengajar. Al-kitab. Apa makna Al-kitab? Baik. Jadi kalau kita tengok dalam Quran, ada beberapa makna kitab di dalam Al-Quran. Antaranya, ada makna Al-kitab itu merujuk kepada fardu, kefarduan. Kutiba alaikumus siyam. Ini menunjukkan kepada difardukan kepada orang beriman untuk berpuasa. Ada juga membawa makna kitab, iaitu hujjah ataupun bukti. Fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin. Maka datangkanlah hujjah kamu, datangkanlah bukti kamu kalau benar-benar kamu orang yang benar. Kitab juga dalam Al-Quran membawa makna ajal. Ajal ataupun maut, pengakhiran kehidupan manusia. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Tidaklah kami memusnahkan satu bandar, satu kampung, satu qaryah, kecuali sememangnya setiap daripada satu perkara itu telah pun ada ketentuan yang maklum. Ketentuan di sini membawa makna ajal, pengakhiran kehidupan seorang manusia ataupun pengakhiran hayat sesuatu perkara. Makna dalam Al-Quran juga membawa makna perjanjian. Walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum. Ini perjanjian dari sudut perjanjian seorang tuan kepada hambanya, orang suruhannya. Yabtaghuna al-kitab maknanya ada tulisan, tulisan perjanjian
di antara orang yang berjanji. Maka disebutkan juga dengan perkataan kitab. Juga dalam Quran menyebutkan perkataan kitab dengan makna amal. Kita amalan manusia di hari akhirat. Faman utiya kitabahu biyaminih. Siapa yang diberikan kitab amalannya dari mengikut tangan kanannya. Baik. Dan makna lain kepada kitab adalah Al-Quran, sudah tentu. Dan juga kitab, maknanya adalah kitab-kitab samawiyah yang terdahulu seperti Taurat, Injil, dan juga dinisbahkan ahlul kitab ini kepada orang yang diberikan kitab. Ini orang Yahudi dan juga Nasrani. Baik. Jadi dengan banyaknya makna kitab ini, apakah peranan Nabi SAW? Secara umumnya dalam ayat ini ada beberapa maksud seperti mana yang disebutkan oleh para ulama. Tapi bila kita melihat secara umum makna kitab ini, dapat kita simpulkan bahawa Nabi SAW itu mengajarkan semua ini. Maknanya Nabi mengajarkan kefarduan yang terdapat di dalam Al-Quran, kitab Al-Quran. Nabi SAW mendatangkan bukti-bukti daripada Al-Quran bahawa Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Quran itu bersifat sempurna. Nabi SAW juga mengajarkan dari sudut bagaimana seseorang itu nak melakukan preparation, nak melakukan persediaan untuk dia menemui ajalnya. Bagaimana juga dalam Al-Quran menyatakan, mengajarkan tentang makna kitab, iaitu perjanjian. Iaitu adanya kitab perjanjian antara Nabi dengan juga para sahabat daripada kaum Ansar dan juga Muhajirin dan juga dengan orang Yahudi. Ini dalam Quran menyebutkan tentang hukum-hukum perjanjian, minta tolong, minta bantuan dan sebagainya. Dan juga dalam Al-Quran juga mengajarkan tentang persediaan tadi, kerana bukan semata-mata manusia ini akan menemui ajal, kerana manusia akan menerima apa yang dilaksanakan di atas muka bumi ini dalam kitab catatan amalannya. Jadi makna kitab, Nabi mengajarkan kitab boleh membawa makna keseluruhan yang disebutkan di sini. Nabi mengajarkan tentang hukum hakam, Nabi mengajarkan tentang bukti yang kukuh daripada Al-Quran, Nabi mengajarkan kepada kita tentang persediaan menghadapi kematian dan juga kehidupan selepas kematian. Ini juga Nabi mengajarkan dari sudut bagaimana interaksi muamalah kita dengan manusia bila adanya perjanjian sesama manusia. Jadi kalau kita tengok spesifik daripada tafsir, ringkasannya, maksud Nabi SAW mengajarkan kitab di dalam ayat ini, yang pertama, maknanya adalah memerintahkan sahabat untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau tadi yatlu alaihim ayatih, Nabi membacakan. Tapi mengajarkan kitab, antara maknanya Nabi perintahkan sahabat pula baca. Sebab apa Nabi SAW perintahkan sahabat untuk membacakan kitab? Membacakan kitab ini ada 3 sebab. Yang pertama adalah untuk mengekalkan keasliannya. Maknanya bila ramai orang yang membaca ayat-ayat Al-Quran dan ia pula dibawa ke generasi yang kita sebut sebagai mutawatir, yang dibaca oleh sebilangan besar sahabat, kemudian dibaca sebilangan besar tabi'in, kemudian tabi'in dan seterusnya. Jadi untuk mengekalkan keasliannya. Jadi yu'allimuhumul kitab, maknanya Nabi memerintahkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, bila sahabat membaca ayat-ayat Al-Quran dan ia dibaca dalam keadaan pada waktu itu keadaan orang Arab sangat memandang tinggi kepada bahasa, syair-syair Arab, memandang tinggi orang yang mampu bersyair, diberikan upah yang banyak dan sebagainya. Bahkan untuk mereka menyekat orang daripada mendengar Quran, mereka adakan majlis-majlis bacaan syair. Jadi bila para sahabat membacakan ayat-ayat Al-Quran dan ianya didengari oleh orang yang lain, maka mereka mendengar itu ayat-ayat itu dari sudut susunannya, dari sudut lafaz-lafaznya.
yang menyebabkan dia rasa takjub tentang apa yang dibacakan oleh para sahabat tersebut. Dalam masa yang sama, ia juga adalah sebahagian daripada dakwah. Dan yang ketiga, perintah Nabi SAW dengan mengajarkan kitab ini, membawa maksud Nabi memerintahkan untuk membaca ayat Al-Quran adalah untuk memberikan kesedaran kepada pembaca itu sendiri bahawa pembacaannya itu adalah bernilai ibadah. So dia ada manfaat dari sudut pada Al-Quran itu mengekalkan keasliannya, manfaat sekitar apabila menyaksikan dari sudut kemukjizatan susunan dan lafaz-lafaznya, dan juga manfaat yang utama pada diri sendiri, ini menyedari bahawa bacaan itu adalah bernilai ibadah sama ada membaca dalam solat ataupun di luar solat. Itu makna yang pertama, kesimpulan yu'allimuhumul kitab, iaitu mengajarkan kitab, iaitu Nabi SAW memerintahkan untuk membacakan ayat-ayatnya. Dan makna yang lain seperti mana yang kita sebutkan tadi, iaitu menjelaskan makna dan pendalilan lafaz-lafaznya. Maknanya makna dan pendalilan ni dengan maksud Nabi menjelaskan perkataan yang tak jelas, sebagaimana sahabat tanya apa makna khaytul abyad min khaytul aswad, ini benang benang hitam bercampur benang putih, macam mana, apa maksudnya. Jadi Nabi menjelaskan makna dan dalil-dalilnya, pendalilannya. Makna yu'allimuhumul kitab juga membawa makna mengajarkan hukum hakam. Ini dari sudut syariat-syariat, perincian syariat-syariat. Dan makna mengajarkan kitab juga ada yang menyatakan membawa makna merungkai hikmah-hikmah dan juga rahsia-rahsia Al-Quran. Ini bukan sekadar bacaan tapi merungkai hikmah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan peranan yang keempat, yang terakhir adalah al-hikmah. Jadi saya bukan gelapkan, maknanya kaburkan perkataan yu'allimuhum tu kerana ia tidak terdapat di dalam Al-Quran. Tetapi kita memahami waw di sini adalah ataf, iaitu menunjukkan kepada dan. Maka asalnya wa yu'allimuhumul kitab wa yu'allimuhumul hikmah, tetapi diringkaskan dengan waw ataf itu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ini membawa makna Nabi mengajarkan kitab dan Nabi mengajarkan hikmah. Baik. Apa makna hikmah? Dan kenapa Nabi SAW mengajarkan hikmah? Adakah hikmah ini sesuatu yang boleh dipelajari? Dan apa kepentingan, kebaikan seseorang itu mendapat hikmah? Jadi kita akan bahaskan tentang makna hikmah kerana ini adalah peranan terakhir Nabi SAW dan ia adalah peranan yang penting. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ini membawa makna Nabi SAW juga diperintahkan untuk mengajarkan juga hikmah. Kerana seperti mana ilmu, hikmah juga memerlukan proses yang berterusan dan bertahap, bahkan dia lebih mengambil masa berbanding mengajarkan ilmu pengetahuan. Baik, saya bawa dua pandangan. Satu pandangan ulama turas, iaitu Imam Ar-Razi, dan satu lagi pandangan ulama mu'asirin, iaitu bin Ashur, tentang makna hikmah, walaupun nanti saya akan detailkan lagi makna hikmah yang lain. Baik. Kata Ibn Ashur, makna hikmah dalam ayat ini merujuk kepada ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan syariatnya dengan memahami makna serta pendetilan maqasidnya. Apa maknanya? Jadi Ibn Ashur menyatakan bahawa makna hikmah di sini Nabi mengajarkan dari sudut hikmah, antaranya kalau tentang Allah, hikmah af'alullah. Apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala buat macam ni? Apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan sedemikian? Apa hikmah dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sekian? Jadi hikmah-hikmah yang terkait dengan
Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada sifat-sifatnya ataupun perbuatannya. Hikmah juga membawa makna hikmah dari sudut pensyariatan. Ini bukan sekadar mengajarkan dari sudut gerak kaifiat. Mana kalau solat, kaifiatnya angkat takbir, kan? Maknanya letak tangan di mana, bagaimana rukuk, bagaimana i'tidal, bagaimana sujud. Tapi mengajarkan dari sudut hikmah dengan makna apakah kepentingan solat. Antaranya datang daripada Al-Quran sendiri. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka itu membawa makna hikmah dari sudut pensyariatan. Itu kata Ibn Ashur. Manakala kata Ar-Razi pula adalah makna hikmah adalah ketepatan dalam perkataan dan amalan. Maknanya dia ada gabungan di antara dua perkara dan ianya tepat dari sudut perkataan menunjukkan ilmu dan juga ilmu itu akan membuahkan kepada amalan. Maknanya Nabi SAW mengajarkan tadi ilmu dan kesinambungan daripada ilmu itu membentuk hikmah, iaitu amalan ataupun praktis. Ini disebutkan oleh Ar-Razi. Jadi gabungan daripada dua makna ini kita boleh faham Nabi SAW mengajarkan hikmah di sini dengan makna mengajarkan ilmu dan ianya berterusan mengajar bila sahabat praktiskan, bila ilmu disampaikan, sahabat praktiskan, ini dia membentuk pengalaman. Maka ilmu dan pengalaman tadi dia menghasilkan hikmah. Jadi ilmu, ada orang mungkin berilmu, kadang-kadang orang muda kan, jadi ada ilmu pengetahuan tapi belum ada lagi pengalaman. Selalu kita sebutkan tentang kata-kata hikmah kan. Walaupun nanti kita akan detailkan tentang makna hikmah ini, adakah semata-mata kata-kata hikmah ini kata-kata falsafah kan. Tapi ala kulihan kita nak sebutkan, kalau kita sebut contohlah kan. Kalau orang yang baru berkahwin contoh, antaranya adalah mungkin dia nak dapatkan tips ataupun nasihat daripada orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih berpengalaman. Jadi pengalaman seseorang dengan ilmu yang dia ada, bila disebutkan sesuatu benda, kita rasa benda itu sangat bernilai. Walaupun mungkin kita pun dah tahu. Contoh kalau dalam perkahwinan, mungkin kalau kita tanya, apa perkara yang tips, contoh, mungkin dia sebut perkataannya sabar. Tapi bila yang disebutkan itu disebabkan daripada ilmu dia, daripada pengalaman dia, dan kita merasai bahawa buat sabar itu adalah satu benda yang besar, yang berat. Dan bila dalam kehidupan kita pun, dalam rumah tangga, kita terngiang-ngiang, oh sabar. Dari sudut, oh sabar. Sebutkan mungkin mak ayah kita yang kata sabar, ataupun tolak ansur sebagai contoh. Jadi ilmu dan pengalaman itu akan membentuk hikmah. Sebab itu digandingkan wa yu'allimuhum kitab wal hikmah. Baik. Jadi kalau kita ambil lebih luas dari sudut pandangan ramai lagi daripada kalangan ulama, antaranya Imam Malik menyatakan makna hikmah di sini adalah ma'rifatu fiqh wad din wal itba'u lidzalik. Ia ini makrifah fiqh dan juga din, agama itu secara keseluruhannya serta mengikutnya. So di sini ada elemen pengetahuan, ada elemen pelaksanaan. Jadi kita akan nampak dia lebih kurang ataupun sama dengan apa yang disebutkan. Baik, Imam Asy-Syafi'i menyatakan hikmah dalam ayat ini adalah berbawa makna sunnah. Mana kata yu'allimuhumul kitab, Nabi mengajarkan makna dilalah alfaz Al-Quran, pengetahuan daripada Al-Quran. Hikmah ni Nabi tambahkan dengan sunnah baginda, pembelajaran sunnah. Contoh Nabi ajar Khalad bin Rasid, yang mana mengajarkan kepada beliau cara untuk kaifiat solat yang benar, sebagai contoh. Jadi itu makna hikmah. Baik. Ada juga yang mengatakan bahawa hikmah dalam ayat ini membawa makna pemisah di antara hak dan batil. Maksudnya setelah ilmu pengetahuan diketahui,
didapati. Jadi ilmu itu akan menghalang seseorang itu daripada pengetahuan yang batil. Dia akan berpegang kepada yang hak. Dan juga ada yang mengatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan hikmah di sini mengajarkan ayat-ayat muhkamat. Mana ayat muhkamat ni ayat-ayat yang seperti mana contoh ayat-ayat berkaitan dengan pensyariatan yang memerlukan kepada detail hukum. Itu makna hikmah. Ala kulihan maknanya Nabi SAW mengajarkan sama ada ilmu pengetahuan yang menghasilkan amalan praktis, ataupun Nabi SAW mengajarkan dari sudut kenapa kita melaksanakan sesuatu perkara ataupun amalan. Jadi kesimpulan yang saya buat adalah wa yu'allimuhumul kitab. Dalam ayat ini membawa makna Nabi SAW mengajarkan ilmu tadi, gabungan daripada ilmu yu'allimuhumul kitab dan juga hikmah. Nabi mengajarkan ilmu dan menghasilkan praktis. Antara bentuk praktis itu adalah melalui sunnah. Maka semua maksud pandangan para ulama ni dia bukanlah khilaf tadad. Dalam usul tafsir dia ada satu istilah yang disebutkan pertentangan ataupun perbezaan pandangan para ulama dalam tafsir ini bukanlah membawa makna pertentangan yang tidak boleh disatukan, dipanggil khilafut tadad. Tapi perbezaan pandangan para ulama dalam ayat Al-Quran dipanggil khilafut tanawwu'. Khilaf at-tanawwu'. Istilah iaitu khilaf at-tanawwu', iaitu perbezaan yang mana kita boleh satukan dari pelbagai sisi. Jadi ini yang berlaku pada kebanyakan ayat-ayat Al-Quran. Baik. Kalau kita luaskan lagi, bukan semata-mata pada ayat ini dan pada pandangan ulama terhadap ayat peranan Nabi SAW. Kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan hikmah ini dengan pelbagai makna ataupun pelbagai maksud. Antaranya ada hikmah membawa makna peringatan daripada Al-Quran. Kita pun kadang-kadang sebut kata-kata hikmah, kata-kata yang memberikan peringatan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. Jadi kitab, pembelajaran kitab dan juga hikmah itu tujuannya adalah untuk ya'izukum bih, untuk memberikan peringatan kepada kamu dengannya. Makna hikmah tadi, majoriti makna hikmah yang kita sebutkan tadi adalah berkaitan dengan kefahaman dan ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang disebutkan kepada Nabi Isa alaihi salam, wa atainahul hikmata wa atainahul hukma sabiyya. Ya, ini diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam hikmah, yakni kefahaman dan ilmu pengetahuan ketika mana beliau masih kecil. Dan juga dalam surah Sad membawa makna hikmah itu dirujuk sebagai nubuwah. Wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Jadi bila kita sebutkan antara makna hikmah itu adalah nubuwah, ini menunjukkan bahawa nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya mempunyai hikmah. Nabi-nabi semuanya mempunyai hikmah. Dan hikmah juga membawa makna keterujaan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada Tuhan, ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Maknanya ajak mereka supaya mereka rasa teruja untuk mendengar dari sudut peringatan-peringatan. Baik. Kalau kita sebut dalam Al-Quran, Al-Asfahani memberikan kepada kita guideline 4
tiang ataupun 4 perkara aspek utama yang membentuk hikmah, dan ianya bertahap. Yang pertama, Al-Asfahani menyebutkan bahawa hikmah itu dia bermula dengan ma'rifah. Jadi saya sebutkan ada beza antara ilmu dan juga ma'rifah. Ilmu itu adalah pengetahuan, tetapi ma'rifah itu adalah kesedaran. Dalam istilah yang lain digunakan dengan perkataan itqanul ilm. Bukan sekadar ilmu pengetahuan tetapi itqan. Itqan ni maknanya benar-benar mengetahui, realize tadi. Itu makna ma'rifah. Jadi bagaimana nak mendapat ma'rifah ini? Jadi pengetahuan ilmu tadi dia perlukan kepada proses. Dan Ibn Ashur ada menyebutkan tentang beberapa ilmu pengetahuan yang membantu kepada makrifah dari sudut teori, dari sudut praktikal. Kalau nak bahaskan panjang lah, sebab hikmah ni antara perkara yang besar, kerana dalam Quran pun menyebutkan siapa yang diberikan hikmah maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Jadi ala kulli hal nak sebutkan step pertama adalah berterusan belajar tentang sesuatu perkara, maka dia akan membentuk makrifah, yakni kesedaran. Jadi makrifah itu akan menyebabkan seseorang itu dia menemui kebenaran. Tadi kita sebutkan tentang memisahkan hak dan juga batil. Maknanya dia menemui sesuatu perkara yang hak. Jadi itu makrifah. Dia bukan sekadar mengetahui ilmu apakah ia, tetapi kenapakah ia bermanfaat. Kenapa ianya penting? Maka di situ menemui kebenaran. Dalam masa yang sama, makna hikmah juga adalah membawa maksud menghalang seseorang itu daripada kesalahan ataupun menghalang daripada pemahaman yang salah selainnya. Di makna hukum itu adalah al-man'u. Contoh hakim kan? Hakim antara peranannya adalah al-man'u, dia menghalang daripada makrifah itu, daripada perkataan arifiyah, daripada arafa, daripada perkataan arafa. Dia bukan sekadar ilmu tapi arafa. Jadi dia realize sesuatu ilmu pengetahuan tersebut. Jadi dia tahu untuk memanfaatkannya. Ke mana ia nak dibawa ilmu pengetahuan tersebut, sebab akhirnya hikmah pada peringkat yang keempat, iaitulah dia menghasilkan praktis. So daripada pandangan ulama-ulama tadi, kalau kita kumpulkan, ia membentuk 4 perkara ini yang disimpulkan oleh Al-Asfahani kepada 4 peringkat untuk mencapai hikmah. Maknanya peringkat pertama adalah kita mempelajari sesuatu ilmu pengetahuan. Ini kita belajar, berterusan belajar, mendalami. Dalam masa yang sama kita menyedari daripada ilmu itu apa manfaatnya dalam kehidupan. Setelah kita menemui manfaat ilmu itu dalam kehidupan kita, maka kita akan tahu apa yang kita buat selama ini sama ada benar ataupun salah. Kalau ada perkara yang benar, maknanya kita telah menemui kebenaran. Kalau ada perkara yang salah, sepatutnya ilmu tadi, makrifah itu menyebabkan kita sedar, menghalang kita daripada melakukan kesalahan tersebut. Secara tak langsung, kita juga menyatakan ilmu ini dia akan menghasilkan ataupun menumbuhkan sesuatu amalan yang lain yang lebih baik. Jadi praktikal kepada hikmah ataupun praktikal kepada makrifah itu menghasilkan sesuatu amalan yang lebih baik daripada ilmu pengetahuan. Maka sebab itu balik kepada asas bila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Alaq pada Nabi SAW, Allah mulakan dengan Iqra. Bahkan untuk beriman pun dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dasar keimanan pun berpijak atas ilmu pengetahuan. Dia nak menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan yang membawa kepada hikmah. Baik. Jadi
daripada sini kita dapati bahawa hikmah bagi kita manusia biasa, kerana tadi kita sebutkan hikmah antara maknanya nubuwah, maka kenabian dia sinonim dengan hikmah. Hikmah dalam menyampaikan, hikmah dalam berinteraksi dengan umatnya. Tetapi kita manusia biasa, hikmah ini adalah sesuatu perkara yang boleh diperolehi. Sebab Nabi SAW sendiri disebutkan yu'allim, Nabi mengajarkan. Maknanya hikmah itu adalah sesuatu yang boleh dipelajari. Tetapi kena ingat bahawa hikmah itu hanya disempurnakan, maknanya diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Dalam suratul Baqarah ada 2 ayat, dalam surah Ali Imran juga, dalam surah An-Nisa juga. Allah Subhanahu Wa Taala sebut faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah. Ini disebutkan tentang Nabi, tapi disebutkan banyak dalam ayat Al-Quran bahawa yang memberikan hikmah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh mampu untuk berusaha mencapai hikmah, tetapi yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Syekh Salah Al-Khalidi menyatakan, apakah implikasi daripada hikmah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini bermakna bila kita katakan hikmah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semula. Jadi ini menolak pandangan setengah orang mengatakan kata-kata falsafah kan, barat dan sebagainya, itulah kata-kata hikmah. Jadi hikmah dalam Al-Quran dia mesti ada connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia datang daripada Allah, maka dia mestilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kedua, implikasi hikmah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah menolak hikmah adalah falsafah ataupun ahli hikmah yang bukan mukmin. Maknanya orang yang bukan mukmin, dia bukanlah ahli hikmah. Dia mungkin ahli falsafah tapi bukan ahli hikmah. So kita kena bezakan di antara falsafah dan juga hikmah. Hikmah ni nilainya itu lebih tinggi. Kerana tarafnya itu adalah taraf nubuwah. Ini bukanlah bermakna orang yang mencapai hikmah dia adalah taraf, dia adalah nabi. Tak, tapi nak sebutkan tingginya nilai kenabian itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nak sebut tingginya nilai itu, sebab itu kita tengok antara yang disebutkan panjang dalam Quran walaupun dia bukan nabi adalah Luqman, kerana nak sebutkan tingginya nilai hikmah itu. Baik. Kemudian implikasi hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala membawa makna falsafah, bererti hikmah apabila ia membawa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ada fakulti akidah dan falsafah ataupun pemikiran dan falsafah kan. Di falsafah yang mana ada falsafah barat dan ada falsafah Islam. Ke falsafah yang bererti hikmah apabila dia membawa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, implikasi hikmah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah hikmah diberikan kepada Nabi dan Rasul sebagai isyarat ia perlu diajarkan dan juga ia boleh dipelajari. Sebagaimana disebutkan tadi, yu'allimuhumul hikmah, maka Nabi mengajarkan hikmah itu dan kita juga boleh mempelajari dengan step yang kita sebutkan tadi oleh Al-Asfahani. Dan manfaat orang yang diberikan hikmah, maka disebutkan dalam Al-Quran, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau kita nak detail pada ayat ini, ada makna hikmah di sini, ada yang menyebutkan akhlak, ada yang menyatakan bahawa ia adalah pengetahuan tentang pengurusan peribadi, kehidupan. Ada yang mengatakan hikmah di sini adalah diberikan kekuasaan, kerajaan dari sudut siasahnya, masyarakat. Ala-kulihal, hikmah ni boleh membawa makna kesemuanya tadi. Dan ia adalah satu benda yang besar yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan orang yang mendapat hikmah ini akan mendapat banyak perkara kebaikan. Yang kita sebutkan tadi, satu kebaikannya adalah dari sudut dia mengetahui yang mana yang benar, yang perlu dia ikut, dan yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang perlu dia tinggalkan. Dan dalam keadaan hari ini, suasana yang samar, banyak
bertembung antara hak dan batil, bahkan banyak pada grey area, pada benda-benda yang samar, memerlukan kepada ilmu pengetahuan untuk kita jelas membezakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Itulah 4 peranan Nabi SAW datang untuk mengajarkan kepada kita tadi kitab, dan juga yang keempat tadi adalah hikmah. Dan ayat ini, saya tutup ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala tutup, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Walaupun sebelumnya, ya ini kalian di sini dikaitkan dengan ummiyin, sebab huwallazi ba'asa fil ummiyin pada permulaan ayat. Dan dahulunya berada dalam kesesatan yang nyata. Apa makna kesesatan yang nyata ummiyin ini? Yang pertama adalah kesesatan yang nyata itu membawa makna mereka tidak ada pengetahuan. Mana mereka satu kaum bangsa yang ditinggalkan. Sebab apa? Sebab kuasa besar rasa, Rom dan Parsi rasa tak ada faedah pun nak jajah mereka ni. Memang minda mereka tu dah terjajah dah. Apa pun tak tahu, tak ada ilmu dan sebagainya. Maka nikmat risalah, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut wallazi ba'atsa fil ummiyin, ini ba'atsa tadi yang kita sebutkan dulu, dengan perutusan Allah membangkitkan seorang rasul, maka nikmat risalah yang datang itu bukan sekadar menghapuskan kekurangan dan mengisi kelebihan, iaitu mendapat ilmu pengetahuan, tapi makna lafi min qablu lafi dhalalin mubin juga yang lebih besar. Nikmat risalah itu memberikan kesedaran, kita sebutkan tadi antaranya hikmah, dia bermula daripada realization kepada manusia untuk bangkit daripada kesesatan dan juga kesyirikan. Jadi itu makna peranan Nabi SAW dan hikmahnya, dan ia disebutkan sebagai nikmat kepada golongan ummiyin, kerana bukan sekadar mengeluarkan mereka daripada ummiyin kepada muallim, tapi juga mengeluarkan mereka daripada kesesatan dan kesyirikan kepada tauhid pada Allah Subhanahu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sekadar itu perkongsian pada pagi ini. Yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang saya sendiri. Bihadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum. Jazakallah khairan Ustaz.